terakhir tuan-tuan. Malam ini, kita nak cerita. Giliran MP Labuan beri sokongan kepada Anwar. Seorang lagi ahli parlimen PN menyatakan sokongan terbuka kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kali ini, ia dinyatakan ahli parlimen Labuan yang merupakan ahli bersatu, Suhaili Abdul Rahman. Dalam kenyataan dikeluarkan hari ini, Suhaili berkata, masalah rakyat di kawasan diwakilinya adalah antara faktor yang dipertimbangkan. Pada masa yang sama, Majlis Tertinggi Pimpinan Bersatu itu berkata dia tetap taat dan setia kepada parti selain kekal menjadi ahli parti berkataan. Setelah mempertimbangkan secara terperinci dan rintihan rakyat yang berdepan dengan kos sara hidup, masalah bekalan elektrik sejak hampir 15 tahun lamanya, namun tindakan yang diambil umpama melepaskan batuk di tangga sahaja. Maka mengambil kira permasalahan di atas, saya sebagai ahli parlimen Labuan, dengan ini mengisytiharkan memberi sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bermula dari tarikh kenyataan media ini. Suhaili juga menyatakan sokongan kepada Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah. Alright. Kenyataan daripada PN tempoh hari, terutama Hadi Awang, mengatakan bahawa, termasuk juga Muhyiddin Yassin, kerajaan akan tumbang selepas PRK, selepas PRN, ke PRN 6 negeri ini. Kerajaan akan tumbang selepas PRK. Kerajaan akan tumbang. Kerajaan akan tumbang. Saya kata yang akan tumbang selepas PRN 6 negeri ini adalah pembangkang. Yang akan berpecah dan tumbang, saya kata adalah pembangkang. Kerajaan akan menjadi semakin kuat. Saya kata dah ada rundingan. Saya dah kata dah ada perbincangan. Kamu tak percaya. Sekarang ini 2. Ada yang kata 3, tapi saya kata ada 5. Yang saya tahu sekurang-kurangnya ada 5. Yang sekarang ini mengatakan bahawa mereka juga berminat untuk nak menyatakan sokongan dengan Perdana Menteri. Now, isu dia begini. Dua-dua, Iskandar dan juga MP Labuan ini mengatakan bahawa mereka tetap setia kepada parti. Kenapa? Simple, kalau mereka mengatakan tak setia kepada parti ataupun keluar, lompat parti berlaku, maka mereka akan jatuh. Nah, timbul isu. Bolehkah, adakah parti akan mengambil tindakan terhadap mereka? Itu satu persoalan. Nah, kalau PN benar-benar rasa diri mereka kuat, bersatu rasa diri mereka kuat, maka kena ambil tindakan kepada kedua-dua ini, iaitu dengan membuang parti. Sebaik saja mereka dipecat daripada parti, maka kedua-duanya dikira sebagai jatuh dan PRK kena dilakukan di Kuala Kangsar dan juga PRK perlu dilakukan di Labuan. Isunya, beranikah mereka mengambil tindakan sedemikian? Itu menjadi persoalan. Now, siapa lagi yang lain ni? Ada yang daripada Bersatu, ada juga daripada kalangan PAS, tuan-tuan. Tetapi yang ini PAS ni mereka berjaya sekat. Setakat ini lah. Tapi kita tengok bagaimana keadaan mereka nanti, berani tak berani. Tapi bukan PAS kat Kelantan Terengganu tu, bukan. Dia bukan kat situ, ada tempat lain. Baik. Now, dalam isu yang membawa kepada persoalan ini, kepada masalah ini, menyebabkan sekarang ini PAS telah melihat counterparts mereka sebagai tidak betul. Kan? Sebagai tidak strong. Sebagai tidak strong. Kejap. Okey, tak apa. Sebagai tidak strong. Dan sebab saya terbaca satu berita tadi berkenaan bagaimana PAS dikatakan sekarang ini tengah nak revise balik hubungan mereka dengan Bersatu. Tengah nak revise balik hubungan mereka dengan Bersatu. Dan menarik tuan-tuan, kalau hubungan mereka dengan Bersatu itu di-revise balik, dilihat semula, adakah ini akan membawa kekacauan di dalam Perikatan Nasional? So, a few things to ponder. Yang pertama, di dalam Bersatu itu sendiri dah berpecah sekarang ini. Ada di kalangan ahli mereka sudah melihat kegagalan Muhyiddin Yassin dalam mentadbir Bersatu dan keperluan untuk Muhyiddin Yassin meletak jawatan atau sekurang-kurangnya mengundurkan diri. Itu yang pertama. Kedua, di dalam Perikatan Nasional itu sendiri sudah nampak di kalangan ahli-ahli PAS mengatakan Bersatu sudah menjadi biawak hidup yang perlu kita buang dan perlu kita potong. Kerana ini mereka akan kena menanggung Bersatu lagi. Ketidakstabilan ini akhirnya akan menggoncang pembangkang dalam keadaan pembangkang itu sendiri berada dalam keadaan tidak stabil dan hampir-hampir sekarang ini collapse, tuan-tuan. Sebab itu bila ada yang kata tadi, kerajaan nak tumbang ke Is? Saya kata bukan kerajaan nak tumbang. Yang nak tumbang adalah pembangkang. PN17 status.
Pharma Niaga was classified as a PN17 company in February this year after posting a net loss of 664.39 million in the fourth quarter of year 2022. Pharma Niaga sampai kena macam tu. Apa itu PN17? Is a practice notice that issued by perusahaan saham in relation to listed issuer that are in financial distress. Maksudnya, dia ada masalah keuangan disebabkan oleh isu ini, tuan-tuan. Jadi, now timbul kita persoalan, kenapa menteri sebelum ini kita tak siasat? Itu soalan yang saya nak bawa. Yalah, mungkin saya akan bangkitkan lagi isu ini, tapi yalah, kita harap perkara ini nanti akan disiasat dengan lebih rapi oleh kerajaan, terutama menteri-menteri sebelum ini. Harap begitulah. Baik, kita cerita pula pasal Papa Gomo. Papa Gomo diarah padam hantaran kait Menteri Agama dengan dakwaan seksual. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memberi notis 24 jam kepada Papa Gomo untuk menurunkan hantaran Facebook yang didakwa mengaitkan menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Naim Mokhtar dengan dakwaan seksual. Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wai Hiong membenarkan injunksi ex parte yang dimohon oleh Muhammad Naim, sementara menunggu saman fitnah yang difailkan terhadap Papa Gomo selesai. Muhammad Naim memfailkan permohonan itu pada 19 Oktober. Dia mendakwa hantaran itu turut melibatkan video TikTok berdurasi 6 minit 41 saat berhubung ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee memetik ayat Quran. Muhammad Naim mendakwa hantaran itu telah mengaitkannya dengan dakwaan seksual. Menafikan dakwaan itu sebagai tidak benar, dia berkata hantaran itu antara lain menyifatkannya sebagai seorang penunggang agama Islam dan berdepan dengan tuduhan seksual. Okey, ini antara kenyataan yang dibawa. Komen sikit tentang isu Papa Gomo yang diarahkan pada pernyataan fitnah. Baru-baru ni tadi Peguam Datuk Abidin pun mewakili Datuk telah membenarkan permohonan ex parte. Mungkin boleh komen sikit tentang isu tu? Saya tak ada komen lah sebab kes pun dah masuk kan. Kes pun dah ada di mahkamah kan. Saya melaksanakan hak saya sebagai individu. Individu dalam negara mana-mana dia ada hak. Kalau dia rasakan dirinya telah difitnahkan, being defamed, dan dia ada hak untuk mengemukakan dengan harapan pihak yang melakukan fitnah tersebut memberhentikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut unsur akhaka zaliman atau mazluman. Bantu saudara kamu sama ada yang menzalimi ataupun yang dizalimi. Kan? Jadi bagaimana kita nak berhentikan orang yang melakukan kezaliman ini, melakukan perbuatan tadi? Iaitu dengan cara kita memfailkan tuntutan di mahkamah, mendapatkan injunksi, memberhentikan dia daripada terus melakukan perbuatan salah tadi. Bukan maknanya kalau kita berdiam diri, tak melaksanakan hak tersebut, selagi itulah dia terus memfitnah dan sebagainya, dan selama itulah dia akan berdosa. Jadi kita nak bantu dia daripada sudut tu. Menarik kenyataan apa orang kata Menteri Agama tu. Yalah, betul, ada satu hadis mengatakan kita hendaklah bantu saudara kita daripada dizalimi dan menzalimi. Dan untuk menghalang beliau daripada terus bergelumang dengan dosa fitnah itu, maka tindakan mahkamah telah diambil terhadap beliau, iaitu antaranya ex parte injunction untuk dia menurunkan posting tersebut. Itu yang pertama. Hari ini juga Ratu Naga dipanggil di Bukit Aman. Saya rasa tak ada penahanan terhadap beliau lah, tetapi dia ambil memberi keterangan berkenaan dengan fitnah dia terhadap Kak Wan. Jadi dia orang ni bermain dengan fitnah ni macam tu je, tuan-tuan. Sebab itu maki hamun, fitnah dan sebagainya, itu benda tu biasa bagi dia orang. Maki hamun, dia kutuk orang, dia fitnah, benda tu adalah mainan. Dia tak ingat dosa pahala, sebab bagi dia orang tak berdosa, tuan-tuan. Bagi dia orang tak berdosa. Memfitnah kita, memaki hamun kita, benda tu tak berdosa. Tapi tak apalah, dia manusia, bukan dia tentukan dosa. Kita pun tak boleh tentukan dosa. Itu Allah SWT yang tentukan dosa pahala. Baik.